Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah rabbil alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wal naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. آمين ya rabbal alamin. Sidang penonton hadirin kasih Allah dirahmati Allah sentiasa rendah insya-Allah. Bersiaran kita sekali lagi dalam kuliah online ataupun juga kuliah atas talian ini di alam ayat ini, dan semoga diberkati rahmati Allah Ta'ala dari situ indahnya insya-Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kepada mereka yang berkesempatan dan berkemampuan pada sebentar awal siang hari tadi berpuasa untuk berpuasa sunnah hari Arafah, sunnah hari Ashura, didoakan semoga amalan puasanya dan apa jua amalan yang diamalkan, yang diusahakan pada hari atau pada siang hari tadinya diterima Allah Subhanahu Wa Taala dan diganjari dengan pengampunan dosa setahun yang sudah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi mereka yang kalau mungkin tadi tak berkesempatan ataupun dalam keadaan terlupa untuk berpuasa pada hari sunnah hari Ashura, didoakan mudah-mudahan dapatlah kiranya berpuasa pada tahun hadapan, panjang umur usianya insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kasih Allah Subhanahu Wa Taala, para penonton, kita bersambung daripada atau kita akan menyambung daripada apa yang kita kongsikan pada minggu yang sudah, iaitulah dia mengenai tentang 3 golongan yang seputar terikat atau berkait tentang ibadah solat. Golongan pertama, golongan dalam masyarakat kita yang mendirikan solat. Dah kita kupas dan dah kita bincangkan bersama, dan segala permasalahan-permasalahan dalam pada orang-orang golongan yang mendirikan ibadah solat serta huraiannya. Dan pada kali ini kita akan kongsi pula golongan kedua, golongan yang tidak mendirikan solat. Golongan ini hadirin kasih Allah SWT merasai bahawa tiada berkepentingan untuk mereka mendirikan solat. Tidak ada kaitannya antara solat dengan kehidupan mereka seharian. Ya, hadirin kasih Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ini yang biasa yang kita nampak, lihat dan kita temui dalam masyarakat kita. Dan ada juga golongan-golongan begini yang kalau mengenai tentang sambutan-sambutan pada hari-hari kebesaran, hari-hari istimewa dalam Islam, itulah di acara tahunan, subhanallah tabarakallah, mereka lah orang yang terdahulu yang menjayakan, yang melaksanakan, yang mengorbankan masa, keringat dan juga tenaga dan fikiran untuk menjayakan, umpama contoh seperti seperti Maulid Nabi SAW, ada kenduri arwah, tahlil, doa selamat, malam nisfu Sya'ban, 17 Ramadan dengan nuzul Quran, dan hari raya, puasa maupun hajinya, hari tasyrik dan seterusnya. Dalam bab hal ini mereka tak tinggal, malah mereka sangat menjaga akan waktu-waktu demikian rupa. Tetapi apabila bercakap tentang ibadah solat,
Mereka seolah-olah tidak berkeinginan dan tak suka dan malah kita katakan boleh mohon kemaafan, benci untuk mengatakan akan perkara demikian rupa. Ya, kadang-kala kita nasihatkan mereka, kau ni dah bagus, jaga amalan-amalan seperti amalan pada hari Ashura, amalan pada malam Syaban, amalan pada awal tahun Hijriah. Tetapi satu je, kau ni kenapa tak solat? Ya, nanti apa kata dia? Lah, jangan sentuh, jangan tanya pasal solat lah. Itu antara urusan aku dengan Tuhan. Masya Allah, tabarakallah. Hadirin kasih Allah Subhanahu Wa Taala, mengapa dan kenapa boleh terjadi akan hal demikian rupa dalam masyarakat kita? Inilah kita nak kupaskan insya-Allah. Dan kedua, ramai antara golongan seperti rupa tidak rasa terpanggil untuk mendirikan salat. Dan apabila mendengar laungan azan di radio maupun di TV ataupun di negara jiran dah yang kita dengar, apa yang kita akan dapatkan penyiaran azan di TV channel seperti di negara jiran kita. Mereka tidak terasa yang mana bila mana ketika disebutkan, dilafazkan lafaz hayya 'alas salah, marilah menuju atau mendirikan salat, mereka tak terasa terpanggil dan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka boleh tunggu azan tu sampai habis, mereka boleh dengar azan itu sampai habis akhir azan tersebut, sampai pada doanya, tetapi untuk nak bangun, tetapi untuk nak dirikan, untuk nak laksanakan solat, tidak sama sekali. Itu saya katakan tadi, tidak terpanggil oleh manusia-manusia golongan seperti rupa untuk datang menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apakah asbab musababnya, hadirin Allah sekalian? Inilah ruangan ini yang kita nak cuba kongsikan dan kita nak cuba huraikan, dan semua mudah-mudahan ada dalam penyelesaian insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Di antara sebab-sebab mereka itu tidak mengerjakan solat ada bermacam sebabnya. Di antaranya salah sangka dan salah menempatkan akan perkara solat tersebut. Ada golongan yang tidak bersolat disebabkan mereka berpendapat bahawa solat dan ibadah yang lain dikerjakan untuk meluruskan akhlak dan melapangkan budi pekerti bagi orang-orang yang tidak memiliki kecerdasan dan ilmu pengetahuan. Mereka telah mempunyai rupa-rupanya pengetahuan yang tinggi, ya, falsafah dan sebagainya. Oleh itulah mereka bukan tak mahu solat, tapi tak perlu kepadanya. Menurut anggapan mereka, solat itu untuk orang-orang surau sahaja, Pak Haji, Pak Penghulu, Pak Tani dan kaum yang baik-baik sahaja yang tidak mempunyai pengetahuan. Hadirin kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Ada golongan yang menyangka bahawa solat itu untuk menghubungkan diri dengan alam ghaib. Mereka tidak mempunyai kepercayaan kepada adanya ghaib itu. Mereka telah tertipu dengan bermacam kita katakan bacaan-bacaan yang tidak betul mengenai tentang ibadah solat. Jadi ada dua golongan. Pertama, kerana sesalah sangka bahawa solat ini hanya untuk orang-orang miskin. Solat ini hanya untuk orang yang baik sahaja, atau solat ini untuk orang-orang yang rendah daripada segi mata pandangan mereka. Manakala orang-orang yang kita kata dalam bahasa yang lebih canggih, sophisticated, educated, orang-orang yang maju, orang-orang yang kehadapan, orang-orang yang ada mempunyai tinggi jawatan dalam kehidupannya, bagi mereka tak perlu dan tak memerlukan untuk mendirikan ibadah solat. Dan ini satu perkara yang dikatakan satu perkara yang telah tersalah sangka oleh mereka, hadirin Allah sekalian. Dan juga kadang terdengar kita sindiran-sindiran yang sinis, yang dikatakan yang mengata tentang orang yang mendirikan solat. Hingga kan pernah juga saya terdengar, engkau ni tak ke manalah dengan solat engkau. Macam itulah, masya-Allah tabarakallah azim. Engkau tak habis-habis dengan solat engkau. Makanlah solat engkau. Masya-Allah tabarakallah azim. Tengok macam aku ni, kata dia, aku tak perlu solat.
yang penting usaha, kena kerja, kena meeting, kena jumpa orang ni baru dapat kejayaan. Masya-Allah, tabarakallah. A'udzubillah min zalik. Jadi begitu hadirin Allah Taala, tersalah sangka mereka akan ibadah solat itu kepada golongan yang tertentu sahaja. Dan ada pula golongan yang berpendapat bahawa solat itu menghubungkan kita dengan alam ghaib. Maka di sinilah menjadi sebagai sebab mereka ataupun juga alasan mereka dengan mengatakan bahawa mereka tak perlukan untuk dihubung kaitkan dengan alam-alam ghaib ini. Maka justru itu mereka tak perlulah untuk mendirikan solat sebagai wadah untuk berhubungan dengan alam-alam ghaib ini. Waliyadzubillah, masya-Allah, tabarakallah. Boleh sampai sedemikian rupa pemikiran mereka, persangkaan salah mereka tentang ibadah solat ini. Hadirin kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tetapi juga dapat kita lihat, bukankah orang-orang demikian memerlukan kepada satu pencerahan dan juga kita katakan huraian supaya dapat mereka difahamkan dengan fahaman yang betul lagi benar mengenai tentang ibadah salat. Dan insya-Allah, dan saya yakin pasti jikalau andai mereka ini diberi penerangan yang menyeluruh daripada segi saintifiknya, daripada segi akademiknya, daripada segi agamanya, insya-Allah mereka boleh dapat kita katakan terima tentang kewajipan ibadah solat tersebut. Dan mudah-mudahan kita doakan orang demikian rupa itu mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala dan ingin menerima hidayah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin, insya-Allah. Dan yang kedua, golongan ini di antara sebabnya ialah kerana tidak mempunyai pengertian terhadap ibadah solat. Ada golongan yang tidak merasa berdosa meninggalkan solat kerana tidak mempunyai pengertian sama sekali. Mereka lahir, hidup dan besar dalam masyarakat yang tidak mendirikan solat. Tak pernah mereka lihat orang tua mereka solat. Tak pernah mereka lihat orang sekelilingan mereka solat. Hanya sesekali mereka lihat para penghulunya yang terdahulu mengerjakannya. Lantaran demikian timbullah kepercayaan bahawa solat itu kewajipan untuk kepada orang terdahulu sahaja, yang sendiri atau yang sedari kecilnya dengan tidak berhenti-henti melihat selamatan dan sebagainya, ataupun kita katakan amalan dikatakan juga majlis-majlis ataupun juga keramaian-keramaian, sambutan-sambutan dan sebagainya. Nah, hadirin kasih Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sekali lagi golongan yang kedua ini beranggapan bahawa solat ini hanya untuk orang terdahulu saja. Orang zaman sekarang, orang yang dah moden seperti orang-orang zaman ini, bagi mereka orang-orang yang seperti begini tidak perlukan lagi solat. Jadi solat itu hanya untuk orang terdahulu. Solat itu hanya untuk orang tua yang nak mati sahaja. Minta maaf hadirin Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi ini satu juga perkara yang bahaya dalam pemahaman mereka, kepercayaan mereka tentang ibadah salat. Dan sekali lagi lah juga, orang demikian ini perlu kepada bimbingan yang betul lagi sempurna supaya mereka dapat faham akan pengertian ibadah salat dan kepentingan ibadah salat tersebut. Dan sekali lagi kita doakan orang demikian itu Allah beri mereka hidayah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga, kemalasan yang mempengaruhi. Tak ada alasan lain. Ya? Nak kata pandai pun tak pandai sangat. Tapi apa sebab kerana mereka tidak adikkan solat? Tak ada, tak bukan kerana mim alif lam sin, tuan-tuan. Ya? Bapak Ibu rahmatullah, para penonton, apa tu? Sifat malas. Ya? Dan memberikan 1001 macam alasan dalam untuk adikkan solat. Ya, hadirin kasih Ta'ala, kadang kita pernah ada terdengar ya, bila di luar daripada rumah ya, kadang-kadang kita offer orang untuk salat ya, bang ke kak ke ya, dalam sebab tu mari solat.
mulalah mereka berikan macam-macam alasan. Oh maaf Ustaz, saya dia seluar kotor. Ya. Oh maaf Ustaz, saya tak bawa kain. Oh maaf Ustaz, saya tak ada sejadah. Oh maaf, tak tahu mana kiblah. Oh tak tahu nak wuduk kat mana. Tak apa, nanti balik saya qada lah. Ini berbagai macam alasan mereka, tetapi semua alasan-alasan itu bersumber daripada satu perkara saja, satu sifat saja, itulah dia sifat malas. Kita dapat lihat ya, perkara itu terjadi bila mana kalau ada keramaian-keramaian, kalau ada Allahumma salli barik ala alih, perkahwinan ya, boleh mereka itu membantu tolong dalam urusan walimatul urus. Ya, kalau kita lihat Bapak Ibu rahmatullah sekalian, pada zaman-zaman 70-an, 80-an, 90-an ya, majlis perkahwinan itu adalah betul dibantu hampir 100% daripada kalangan saudara mara dan keluarga terdekat dan jauh dan sebagainya. Ya, kadang-kala orang daripada Kuala Lumpur turun, orang daripada Melaka turun demi untuk nak membantu bergotong royong menjayakan majlis walimatul urus. Bagus, tabarakallah, alhamdulillah. Dari segi sosial ni bagus. Ada kemudian dibagi-bagikan tugas, yang kerjanya cuci pinggan, yang kerjanya lap pinggan, yang kerjanya angkat pinggan, yang kerjanya susun pinggan. Akhir-akhir sampai sakit pinggang. Dan bila dah sakit pinggang, itulah mula tak solat. Dan ada pula yang kerjanya sambut tamu. Sambut tamu daripada awal pagi sampai ke petang. Zuhurnya pun hilang, zuhurnya pun terlepas. Ya. Dan ada pula yang tukang beri berkat ataupun tukang hidang dan sebagainya. Sampailah ke petang, tugasannya tak berhenti-henti, atas alasan sibuk, orang ramai datang, dan merasakan bahawasanya kalau dalam keramaian-keramaian demikian, Allah Maha faham, Allah Maha mengetahui. Takkanlah Allah nak susahkan kita lah kena kesibukan demikian rupa. Nanti sajalah bila dah habis selesai semua, dah selamat semua majlis, barulah kita solat nanti. Na'udzubillah min zalik. Ini biasa kita terdengar dan terjadi, dan malah masih lagi berlaku pada zaman-zaman kita ini. Hadirin kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan juga kalau andai pergi ke berkelah, piknik, pun sama juga. Di tepi laut pun sama. Ya, daripada pagi sampai dan kata ke petang sampai ke malam kadang. Ya, sanggup boleh, masya-Allah tabarakallah, berjam-jam menghabiskan masa dengan tujuan untuk bersantai-santai dengan keluarga. Bagus, Allah Taala. Ya, sangat bagus, digalakkanlah dalam untuk membahagiakan keluarga dan sebagainya, tetapi hak keluarga diberikan, tetapi hak Allah Subhanahu Wa Taala digadaikan. Waliyazbillah min zalik. Ya, begitulah alasannya. Oh, saya tak bawa seluar panjang lah Ustaz, saya bawa seluar pendek. Yalah, katakan nak pergi piknik. Ya, jadi macam-macam alasan. Hadirin kisah Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Dan kadang-kala bila mana ada di kalangan saudara mara, keluarga yang mungkin kita katakan dah belajar, dah sedar, dan nak cuba dan nak usaha untuk nak mendirikan solat, dan mereka lah di antara menjadi orang-orang yang menghalang. Contoh umpama anak-anak saudara ni yang dah mungkin sekolah agama, yang dah faham agama, yang ada kita katakan kesedaran agama, mereka nak solat dan nak usaha ataupun nak dirikan solat, nanti yang menghalang atau jadi penghalang mereka ini tak lain dan tak bukan adalah pakcik-pakcik mereka, makcik-makcik mereka, orang-orang tua. Hadirin kasih Allah SWT, masya-Allah tabarakallah. Dengan kata-kata mereka, tak payahlah kau sibuk-sibuk nak solat, Allah tu Maha mengetahui lah, kita pergi piknik susah nak solat, kiblat pun tak tahu. Tak apa, tak sempurna solat kau, nanti balik baru solat dah. Masya-Allah. Subhanallah, tabarakallah. Maaf kata tuan-tuan, hari kasih Allah Taala sekalian, mengalahkan seorang ustaz. Mengalahkan kata-katanya tu, mengalahkan seorang pendakwah. Mengalahkan seorang yang tahu tentang agama dan fiqh dan fardu ain dan sebagainya. Tabarakallah. Jadi anak-anak saudara ni
pun tak solat sebab pakcik tak kasih, makcik tak kasih solat. Allah Rabbi Jalla Ala. Hadirin kasih Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, perkara ini sepatutnya sudah tidak ada lagi dalam masyarakat kita kerana kita sudah jauh lebih ke hadapan daripada segala macam hal. Ya, jadi begitulah juga kiranya kalau semua dalam bidang yang lain, dari sudut ekonomi, dari sudut sosial, dari sudut education, pelajaran, ya, kita dah maju ke hadapan, alhamdulillah, tetapi dalam beragama tetap masih lagi ditakut lama. Ini yang kita katakan kurang tepatlah. Biar kemajuan dari segi kita katakan keduniaan lah, ya, seiring dan sejalan dengan kemajuan keagamaan, ya, dan kadang-kadang kita terlepas pandang dalam hal ini, hadirin Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana tidak merasakan berkepentingan dalam mendirikan ibadah solat. Maka hadirin Allah Ta'ala, marilah kita ambil iktibar, ya, dan kita mula sedar dan sadar akan perkara ini dan dapat diperbaiki, dan masih belum terlewat dan terlambat lagi untuk kita memperbaiki diri kita selama hayat masih dikandung badan, selama mata masih boleh terbuka, selama masih boleh bernafas lagi dengan seelok baiknya. Marilah kita perbaiki diri kita. Marilah kita mula menjaga ibadah solat kita, menjadikan solat itu keutamaan kita. Subhanallah, tabarakallah. Bila mana kita mengutamakan hak Allah, nanti Allah akan utamakan juga apa hak-hak kita dan keperluan-keperluan kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai sini dahulu hadirin kasih Allah Ta'ala pertemuan kongsi kita, dan insya-Allah kita akan berkongsi lagi dalam bab mengenai tentang sebab-sebab mengapa golongan-golongan ini tidak mendirikan solat, ya, insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai sini dahulu pertemuan kongsi kita, kurang lebih mohon kemaafannya dan semoga ada kemanfaatan. Aku qouli hadza astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.